Kimi, coto mata yo. Watashi ga, saya, dia akan letak tangan dekat hidung. Watashi, watashi. Hai minasan, konnichiwa. Cakap jumpa dengan Fadila Sensei desu. Yoroshiku onegai shimasu. Hari ini saya nak share 5 Japanese body gesture kepada anda yang anda boleh gunakan di office. Kenapa kat office? Sebab hari-hari anda pergi office kan? So sebenarnya dekat Jepun dia ada banyak Japanese body gesture yang sangat common. Maksudnya semua mostly orang Jepun tahulah body gesture tu. Okay, dia ada banyak. So hari ini saya akan share kepada anda 5 sahaja yang anda boleh try guna. Daijoubu desu ka? Jom kita pergi. Yang pertama adalah yang paling senang, paling basic. Ni memang semua orang Jepun lah, bukan kat office je, kat mana-mana pun anda boleh guna. Yang pertama adalah tak tangan kat hidung. Nan desu ka? Okay, ini maksud dia adalah watashi. Okay, watashi. Saya. So, orang Jepun ni bila dia nak merujuk kepada saya, dia akan letak tangan kat hidung. Kalau Malaysia mungkin dekat dada kan, saya. Tapi dia letak tangan kat hidung. Contohnya, Kimi, coto mata yo. Watashi ga. So, yang pertama adalah watashi. Kalau kita nak cakap, saya, dia akan letak tangan kat hidung. Watashi, watashi. Ataupun orang perempuan biasanya dia akan gunakan atashi, okey? Atashi, atashi. Okey, untuk perkataan yang kedua. Perkataan yang kedua ataupun body gesture yang kedua adalah, ni pun senang sangat Kalau kat office. Ini dah contohnya. Mau ichiji desu yo. Iko. Ni apa maksud dia? Pukul 1. Jom pergi. Ini adalah makan. So dia daripada, ni apa ni? Ni adalah chopstick daripada chopstick dan makan. Ini adalah tanda untuk shokuji. Shokuji means meal, okay? Ataupun nak makan, shokuji. So anda boleh gunakan shokuji. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, perkataan yang ketiga, ni mesti banyak dekat office ni. Dekat office Malaysia pun banyak. Body gesture-nya adalah ingat elok. Kore desu. Apa tu agaknya? Ni kat Malaysia pun banyak. Saya yakin orang yang tengok video ni mesti tak buat lah. Jangan buat ni. Ini, kalau kat Malaysia dia ada body gesture dia juga tau. Kalau kat Malaysia body gesture dia adalah, tahu tak? Kalau dulu orang cakap kipas, sekarang orang kata aircon lah kan? Aircon. Kipas bos. Itu word dia Dalam bahasa Jepun dia ada juga body gesture kipas ni ataupun kat bodek ke apa kan. Ini dia punya body gesture. Perkataan dia adalah gomasuri. Gomasuri.
So anda yang tengok video ni, saya yakin insya-Allah tak buat kan? Ni kan? So kat office mungkin banyak lah orang yang macam ni. So jangan buat ini di office anda. Perkataan yang keempat. Okey, perkataan yang keempat adalah apa ni? Contohnya A-sang dengan B-sang ataupun Yamada-sang dengan Tanaka-sang tengah apa tu? Yamada-sang dengan Tanaka-sang di tengah bergaduh. Okey, tengah bergaduh. Ni kalau makcik bawang kat office ni banyak di tengah gaduh tu. Sini. Yamada-sang tu Tanaka-sang. Jadi makcik bawang dah sensi hari ni. Okey. Itu perkataan yang keempat. Body gesture yang keempat bergaduh ataupun dalam bahasa Jepun dia adalah kenkachu. Kenkachu. Sedang tengah bergaduh. Okey. Itu yang keempat. So, kita pergi yang terakhir. Perkataan body gesture yang kelima. Body gesture yang kelima adalah kore desu. Kore. Apa tu? Kalau kat Malaysia, kalau kita buat macam ni, maksud dia kena pancung kan? Kena bunuh lah kalau kat Malaysia. Macam ni kan? Tapi kat Jepun, yang ni bukan maksudnya kena bunuh. Dia hampir-hampir kan? Bukan hampir-hampir. Dekat office, kalau macam ni, maksud dia adalah kubi. Kubi ni literally maksud dia adalah leher. Kubi adalah leher. Tapi pada masa yang sama, kubi juga bermaksud kena pecat. Kena pecat. Okay? So contohnya, Tanaka-san doko desu ka? Tanaka-san wa mo. So desu ka? Okay, so yang kelima tadi sensation ini word dia merujuk kepada kena pecat. Perkataan dia adalah kubi. Okay, kubi ni bermaksud leher ataupun dalam maksud yang lain dia bermaksud kena pecat. So kalau kat office tu ada orang kena ni, bukan dia kena pancung, maksud dia kena pecat. So this. So hari ni anda dah belajar 5 Japanese body gesture yang anda boleh guna. Boleh guna kot dekat office kan? Bolehlah practice perkataan dia. Yang pertama, recall balik, yang pertama adalah watashi. Yang kedua, shokuji. Yang ketiga,何ですか? Gomasuri. Yang keempat adalah kenkachu. Dan yang terakhir adalah kore desu. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen dan share video ini. Dan komen juga apa body gesture yang selalu korang guna kat Malaysia ni. Hai, mata tsugi no video made. Ja ne. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para semua yang menonton live Cakap Jepun sekali lagi malam ini. Bulan Ogos, 10 hari bulan 8 2020, bulan kemerdekaan. Pada malam ini anda semua berjaya sampai hadir tepat pada waktunya. Macam biasa kita bermula setiap malam Isnin. Terima kasih. Saya nak cek sama ada suara Sensei dengar ke tidak. Anda dengar tak suara Sensei hari ni? Hari ni anda bersama dengan saya, Haris Sensei. Macam biasa, 3 minggu, dalam masa 3 minggu sekali Sensei akan keluar untuk share pada anda mindset, pasal business ethic, tentang macam mana sifat-sifat positif orang Jepun, dan dalam masa yang sama, kita akan belajar sikit-sikit perkataan bahasa Jepun. Can we go for that? Okay? Daijoubu desu ka? Minasan ready? Semua orang ready? Alright. So malam ni, Sensei nak share satu topik yang sangat best dan ramai orang minta kami buat sharing juga dekat company-company. Tajuknya berbunyi etika bisnes Jepun. Sebelum tu Sensei nak tanya, suara Sensei semua okey, clear? Kalau tak clear tolong komen tak clear untuk kita check sama ada anda betul-betul dengar ke tidak suara kami, suara Sensei malam ni. Alright. Sebelum tu Sensei nak tanya, kita nak cerita tentang malam ni tentang etika bisnes Jepun. Sebab tu malam ni tiba-tiba pakai suit kan. Etika bisnes Jepun. Siapa di sini yang pernah berurusan dengan orang Jepun ataupun orang yang bekerja dekat company Jepun ataupun company dia ada buat relationship dengan company-company Jepun yang memang kena ada beberapa certain rules yang dia kena follow sebab dia berurusan dengan company Jepun, ataupun dia memang bekerja dekat satu company multinational tapi dia terlibat dengan department yang related dengan Japan. Berapa ramai orang yang macam tu? Tolong komen. Saya nak tahu juga berapa ramai orang yang related dengan topik malam ni kan. Atau kalau anda tak related lagi, no problem.
Sebab kebanyakan orang satu hari nanti dia akan terjerumus ke arah itu juga. Alright? Apa yang saya nak share malam ni adalah satu perkongsian yang daripada pengalaman sendiri juga dan daripada hasil bacaan-bacaan kami, daripada pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kami. Malam ni saya compile, saya nak share pada anda semua. Alright, berapa ramai excited nak belajar malam ni? Komen sikit. Excited, excited, excited. Boleh tulis excited. Okay. So saya nak memohon pertolongan semua orang malam ni. Siapa yang dengar perkongsian malam ni, setiap anda dapat satu ilmu baru, satu keyword baru, perkataan-perkataan baru, boleh tak tolong tulis dekat ruangan komen supaya ada kawan-kawan kita kalau ada yang lambat masuk, lagi lambat masuk ni, mereka boleh terus tahu, boleh terus belajar kalau mereka terlambat. Boleh? Thank you so much. Yoroshiku onegaishimasu. So minasan, satu lagi yang saya nak pesan kepada anda semua, kalau boleh, kalau ada kawan-kawan anda yang memang bekerja dekat company Jepun ataupun related buat apa-apa perkara yang relate dengan orang Jepun, boleh tak saya nak mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan semua untuk tag nama kawan-kawan dekat bawah. Tag kawan-kawan kat bawah. Komen, letak nama dia orang. Ataupun share video ni supaya kawan-kawan anda pun boleh dapat manfaat yang sama macam anda dapat malam ni. Alright guys, kita malam ni 1 jam sahaja. Kita akan pergi dengan sedikit laju supaya sesi boleh cover. Hari ni banyak topik bisnes etika Jepun ni, 3 hari punya program sebenarnya kita buat. Tapi untuk malam ni, saya share yang simple-simple, ringkas-ringkas, selit-selit dengan perkongsian saya sendiri. Alright, terima kasih. I love you guys. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, sedikit background pasal saya. Saya merupakan salah seorang founder untuk Cakap Jepun dan saya sendiri pernah belajar dan bekerja di Jepun. Masa bekerja tu macam-macam benda, macam-macam pengalaman, macam-macam business etik yang kita berjaya absorb dalam diri kita, which is saya rasa sangat bagus. Sangat bagus. Ada setengah business etiknya sangat-sangat bagus yang wajar dipraktiskan oleh semua orang seluruh dunia. Saya rasa lah. Alright, that's why kita tubuhkan Cakap Jepun juga. Sebab kita nak share that mission. Kita nak share itu mindset yang baik itu. Kita nak share perkara-perkara yang baik yang kita dapat daripada Jepun supaya semua orang yang walaupun tak pernah pergi Jepun tapi still akan dapat value, manfaat yang sama. Alright, so ada klik komen, share komen, klik butang like, bagi love banyak pada sisi kan. Dan share video ni kepada ramai orang, seramai mungkin orang, banyak-banyak grup supaya lebih ramai orang dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Okay, so saya nak mula dah. Business ethic, Japanese business ethic ataupun etika bisnes Jepun. Dan jujur saya nak bagi tahu malam ni akan ada banyak benda-benda pelik tapi benar yang akan saya bongkarkan. Alright. Okay, jom kita pergi kepada perkongsian yang pertama. Perkara paling basic orang-orang Jepun. Okay, saya share screen sekejap supaya semua orang boleh tengok screen. Alright. Okay. Nampak Nampak besar ni. Saya ni dah macam cover majalah dah. Okay. Now, Japan Business Ethic atau dalam bahasa Jepunnya Nihon no Bijinesu mana. Bijinesu ni adalah perkataan Jepun lah. Bijinesu. Bijinesu apa agak-agak? Dah ada kat atas kan? Business. Mana adalah manner ataupun etik, manner. So Jepun panggil mana aje. Nihon no, Nihon Jepun, Bijinesu business, mana, manner, etik. Okay. So Japan business manner. So kita nak pergi satu-satu malam ni. Dan saya harap semua orang boleh fokus dan tulis balik dekat ruangan komen apa yang anda belajar. Terus komen bila anda dah belajar satu perkataan. Alright? Now, culture yang pertama adalah culture orang Jepun yang tidak akan bagi tahu tidak. Mereka tidak akan bagi tahu. Jepun ni dia susah nak bagi tahu tidak kepada apa-apa sahaja keadaan. Tapi mereka akan gunakan perkataan-perkataan lain atau ayat-ayat lain untuk menunjukkan yang sebenarnya tak. Maksud dia tak. Contoh, ada tengok kat situ To avoid conflict, the Japanese akan cuba untuk avoid bagi tahu no directly. Tidak directly. Dia takkan bagi tahu direct, tidak. Tapi mereka akan cakap menggunakan cara-cara lain. Contoh, mereka akan bagi alternatif lain. Contohlah kita kata, okay, kita nak buat family day. Nak pergi mana? Pulau Perhentian. Kalau kita pergi Sawi Lagoon, dia tak boleh ke? Itu namanya dia tak nak Pulau Perhentian lah. Dia beritahu nak pergi Sawi Lagoon. Contoh. Ataupun dia tukar subjek. Kan kita pun ada ramai orang jenis tukar subjek kan. Ini cara-cara bagus lah. Kita boleh ambil as salah satu cara untuk kita nak cakap tak, tapi kita nak tukar that conversation. Ataupun dia diam.
Ataupun say something is difficult. Susah tu, susah tu, susah. Sebab Jepun jarang cakap susah. Mereka ni geng-geng go getter, nak buat kan. Tapi bila dia orang kata susah, tu namanya macam tak nak lah. Macam tak lah sebenarnya. Okay. Ataupun yang paling saya suka adalah tu. Sakit gigi. Sedut air, angin di antara gigi. Contoh. Tengok. Tu namanya tak boleh. Contoh Riz, buku ni okey tak? Bagus tak untuk baca? Saya pun tak okey tu. Tak okey. Kalau dia, walaupun dia kata okey kot. Sebenarnya dia macam I'm not very sure, tak apa sure, tapi sebenarnya lebih kepada tak okey lah. Alright, itu cara Jepun communicate. Anda kena faham benda tu dulu. Okey. Now, yang kedua, business ethic yang kedua. Kita cepat sikit malam ni Business ethic yang kedua, yang saya rasa juga sangat bagus dan ramai orang Malaysia juga dah terikut-ikut, especially orang yang pernah kerja kat sana lah. Alright, ataupun pernah duduk di sana untuk belajar. Alright, tengok. Perkara agak-agak apa? Apakah budaya Jepun, business ethic Jepun yang memang sangat ramai orang dah start practice, dah pakai. Dan kalau cakap Jepun je, inilah bendanya. Kalau Jepun je, inilah bendanya. Dan saya sendiri, masa saya bekerja dekat Jepun, saya pernah masuk camp, pergi hutan. Ini saya dulu kerja sebagai engineer dekat Jepun. Kami kena masuk hutan, bukan masuk hutan lah, pergi satu camp, yang camp tu dekat kawasan-kawasan yang sangat macam atas bukit. Ada malam-malam kita orang kena masuk hutan. Ini orientasi nak jadi engineer lah. Pelik kan company tu, tapi it's very good. Saya dapat experience yang sangat best. Masa tu 2 orang saja foreigner masa tu. Yang lain semua orang Jepun. And the best part, saya duduk dengan semua group saya semua orang Jepun yang sangat supportive, sangat best. Sampai hari ni saya masih baik dengan mereka semualah. Group A2. Group tu nama A2. And ada satu time kami semua kena berkumpul kat satu padang dekat separuh hari tu kami training. Lepas tu setiap hari kami kena buat benda tu setiap pagi dengan sangat lama. Cuba teka apa. Dan perkara ni paling basic dekat Jepun. Kalau ni tak pandai, jangan cerita nak jadi employee yang bagus. Dia orang cakap. Cuba teka. Cuba anda semua teka. Apa agak-agak perkara tu? Apakah satu gesture, gerakan yang semua orang wajib tahu? Try komen, try tulis kat bawah. Jadi saya nak tengok sikit siapa yang berjaya meneka dengan tepat malam ni. Kan? Okay? Alright? Now, tanpa membawa masa, saya dedahkan apakah pergerakan itu. Pergerakan ni sebenarnya dia ada 4 level tau. Ada 4 level. Berapa level? 4 level. Berapa level? 4 level. Ada 4 level. Ada 4 level. Pergerakan ni ada 4 level. Apakah pergerakan tu? Pergerakan tu adalah tadang. Bow. Bowing ni, tunduk ni sampai sekarang ni, Jepun. Ada 4 level. Level yang pertama. Jom kita tengok level yang pertama. Okay. Level yang pertama adalah dah tulis lah 4 bow. Saya silap lah pula slide. 4 type of bow. Ada Eshaku, Keire, Saikere, Dogeza. Okay. Eshaku, Keire, Saikere, Dogeza. Okay, jom kita tengok satu-satu. Alright. Jom kita tengok satu-satu. Alright. Jom kita tengok satu-satu. Boleh? Okay, jom kita tengok satu-satu Alright. Eshaku 15 degree. Boleh bayang tak 15 degree? Okay. Keire 30 degree. Saikere 45 degree. 45 degree. Dan Dogeza berapa degree pula? Agak-agak Dogeza berapa degree? Try tulis kat komen bawah berapa degree Dogeza. Kalau sesiapa yang macam dah ingat benda ni, boleh start. Saya nak minta tolong. Siapa-siapa yang ingat, tolong tulis kat ruangan komen 4 type of bow tadi. Eshaku, Keire, Saikere, Dogeza. Tolong tulis kat ruangan komen supaya kawan-kawan kita yang lambat masuk ni boleh terus belajar daripada anda. And best part, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang tulis, lepas tu kawan-kawan dia baca tulisan anda dan dapat manfaat daripada tulisan itu, anda akan dapat pahala yang sangat besar. Saya tak bagi hadiah lah malam ni kan. Tapi anda akan dimudahkan urusan untuk belajar bahasa Jepun, dimudahkan urusan untuk bekerja dengan orang Jepun. InsyaAllah saya doakan untuk orang-orang yang bagus ni, very aktif ni. Right? Now,
Empat type ini, empat type ini adalah berbeza mengikut keadaan. Kita tengok salah satu dia. Nah, salah satu yang pertama kita tengok eshaku. Boleh? Are you ready guys untuk tengok eshaku? Eshaku. Jom kita tengok eshaku. Ini eshaku ya. 15 degree. Bila nak pakai eshaku? When you meet someone for the first time. Bila Bisa paling deh. pertama tu. もとこです。よろしくお願いしまおす。願いします。行きましょうか。はい。 Ikimasu. Say hi to a neighbor. よしよし。こんにちは。あ、こんにちは。いってらっしゃい。気をつけありて。がとうございます。行ってきます。 Okay. When someone keeps the elevator door open for you. Tengok buka lift pun kena tunjuk tau. Buka When lift you pun. accidentally bump into someone. Terlanggar orang. Terlanggar orang. Aduh, aduh, aduh. すいません。あ、すみません。 Oh, sumimasen. Oh, sumimasen. Okay? Alright? Are you guys okay? Are you guys okay setakat ni? Itu eshaku. Eshaku ni basic je tuan-tuan dan puan-puan. Asasnya, kihong teki ni secara asasnya eshaku adalah bila kita casual greetings. Kita nak greeting seorang secara casual. Ataupun kita nak minta maaf tapi yang kecil-kecil punya salah. Small apologize, eshaku. Okay, small apologize. Kita nak minta maaf yang benda kecil-kecil lah. Ataupun kita first time jumpa kan. Hajimashite, watashi wa Harushi to moshimasu. Yoroshiku onegaishimasu. First time jumpa. Tapi jumpa dengan orang-orang yang sama level atau biasa-biasa lah. Jangan jumpa dengan bos you buat selamba-selamba ayam je. Tak boleh. Alright. Kena ikut level orang yang kita jumpa tu. Okay. Ataupun macam tadi kan dia tunjuk macam nak naik lift ataupun terlanggar orang biasa. Terlanggar orang biasa baru boleh eshaku. Kalau you langgar yakuza, jangan gada-gada nak eshaku. You kena lebih sikit daripada tu. Sebab dia orang ni abang lo kawasan, dia orang ni otai, dia orang ni taiko. Taiko dia kena sumimasen. Betul-betul rendah sikit lagi daripada 15 degree. Boleh? Sebab adalah banyaklah kisah-kisah orang-orang Malaysia yang terlanggar yakuza dekat sana. Ada juga. Kita pun dengan kawan-kawan kita bercerita kan. Okey. Now, kita pergi ke tunduk yang kedua. Tunduk yang kedua, takut habis malam dengan tunduk je ni. Banyak lagi ni. Tunduk yang kedua kita panggil sebagai keri. Keri. Tadi kan keri. Keri berapa degree tadi? Berapa degree keri tadi? Keri ni dia ada satu tahap yang tadi 15 degree dia biasa-biasa jumpa kawan first time, jumpa jiran, orang tolong bukakan eskalator. Macam itulah. Eskalator, elevator, bukakan lift kan. Tapi kiri ni dia lebih casual, Dia lebih menunjukkan you nak respect seseorang. Respect tu dia bukan sekadar nak greetings biasa, dia nak respect. Alright. Jom kita tengok kiri ni macam mana pula bentuk kiri ni ya. Alright. Jom kita tengok sama-sama. Tengok screen. You guys okay dengan screen? You guys okay? Alright. Jom kita tengok kiri. Bila nak pakai? Okay. When you're at the job interview or audition. 医者さんどうぞ。失礼します。 失礼します。rendah dia. 30 When you are degree. at the reception. 本日はお越しいただきありがとうございました。お気をつけて。 30 degree. Alright. So itu itu kiri. Itu kiri. Dapat tangkap sekarang ni? Kiri berapa degree tadi? Berapa degree? Tolong tulis kat bawah berapa degree kiri? Ingat ke tak ingat ni? Nak sambung lagi ni. Okay. Kiri berapa degree? Tolong tulis kat bawah. Saya tak nak ulang dah. Mengajuk kalau tak belajar. Okay. 30 degree Kiri 30 degree. Nak tunjuk a little bit respect. Bukan casual tapi dia respect. Dia level up sikit. Tapi ada satu lagi up daripada kiri. Apa lagi up daripada kiri tadi? Ada kita baru je sebut. Sai kiri, betul? Sai kiri. So sai kiri ni macam mana pula? Sai kiri ni biasanya kita nak gunakan bila kita nak betul-betul minta maaf. Kita nak cakap terima kasih, kita nak cakap terima kasih. Sangat-sangat dia bukan level respect punya terima kasih, dia terima kasih gila punya. Thank you so much, terima kasih sangat. Ataupun kita nak minta maaf sangat-sangat. Kita nak minta maaf. Sebab dia dah 45 degree tau. Macam gini tau. Macam ni 15 degree, 30 degree, 45 degree tau. Macam gitu, macam rokok. So kita betul-betul nak cakap arigatou gozaimashita tu tahap
arigatou gozaimashita lah. Thank you so much lah. Ataupun hontou ni sumimasen. Hontou ni sumimasen. Sungguh-sungguh minta maaf. Seriously aku serius minta maaf ni. Serius minta maaf. 45 degree. Okay. Jom kita tengok ada macam mana 45 degree ni, bila digunakan. Alright. Sesi bukan apa, sesi boleh tunjuk, sesi boleh berdiri bangun tunjuk pada anda. Tapi biasalah korang kan suka orang Jepun. Sesi tunjuklah gambar orang Jepun betul. Okay. Alright, jom kita tengok sama-sama macam mana saikere ini digunakan. Alright, let's go guys. When you're apologizing at work, Oh, minta maaf. まだ終わってないこれ。これ。大変申し訳ございません。今日中に終わらせます。 Oh, sedih. When saying thank you to people who came to watch your show. Orang macam Thank you so much for coming to my show. Thank you. okay. Alright, are you guys okay? Kalau kita minta maaf betul-betul. Biasanya kena marah office kan. Ataupun kita buat pelayan atau apa-apa saja, pekerja kedai yang kena minta maaf dengan customer. Tu minta maaf di tahap tu. Ataupun kita nak cakap terima kasih betul-betul, terima kasih dekat office, terima kasih betul-betul kat bos kan. Terima kasih betul-betul dekat team kita. Ada bos tunduk 45 degree. Thank you so much pada team, the whole team menjayakan program. Ataupun macam tadi kan, datang konsert saya. Thank you so much buat datang konsert saya. Arigatou gozaimasu. Dia 45 degree. Dia level dia bukan level respect. Dia level sincere punya tahap punya deep from my heart lah cerita dia. Alright. Ingat tadi eshaku biasa casual 15 degree, lepas tu 30 degree, lepas tu dia saikere. Saikere 45 degree. Alright. Kita ada satu lagi adalah dogeza. Saya nak test dulu anda. Tadi kita dah belajar 15 degree eshaku, kere 30 degree, 45 degree saikere, satu lagi dogeza. Berapa degree? Cuba teka dulu. Mana boleh bagi terus. You need to trigger your mind first. Kena try dulu fikir. Kalau kita belajar asyik nak consume, tak boleh. Learning is not about consume. Learning is about producing. You kena try fikir dan keluarkan balik. Sebab tu orang kata kalau you nak cepat pandai, kena start ajar orang. That's why saya sangat suka ni geng-geng yang tulis kat bawah ni. Very good orang-orang yang tulis ni. Mereka tengah belajar dengan cara paling efisien. Alright. Kalau belajar dekat Jepun, dekat kelas offline ataupun dekat online kami, macam kami ada Cakap Jepun Online Academy, kita ada belajar. Tapi kenapa kami tak ajar anda bagi video saja? Ada orang yang tengok video saja, tapi lepas habis video Cakap Jepun Online Academy akan ada kelas bersama dengan sisi untuk kita praktis pula. Sebab ingat, it's not about berapa banyak you consume bila kita belajar. It's about berapa banyak you buat. You buat creation baru. Try buat ayat-ayat baru sendiri. Try buat something. Buat sendiri ayat, bina sendiri. Keluarkan perkataan tu daripada mulut anda. You create something. Alright? It's not about consume, it's about creation. Sekarang ni kita create. Kita dah belajar 4 kan? 4. Pertama tadi eshaku 15 degree, lepas tu 30 degree kan? 30 degree kan? Lepas tu 45 degree saikere dogeza. Berapa degree? Cepat, tolong komen. Saya nak tengok beramai yang agak-agaknya tahu. Ingat, bila kita belajar, there's no right or wrong. There's no good or bad. It's all about learning process, kan? Proses. Kalau anda salah, lagi bagus. Lagi ingat lepas ni. Kalau betul tu, bagus jugalah kan? At least you dah faham, kan? Tapi kalau you tak faham, you jawab salah, it's very good. Nanti mesti ingat. Okay, so apakah itu dogeza? Saya tunjuk pada anda video dulu. Bila nak pakai dogeza ni? Geng-geng apa yang pakai dogeza ni? Boleh? Now, ready guys? Saya sudah buka skrin sekarang. 1, 2, 1. Ni dozo. Bonus. Dogeza. Apa hal pula tu? 大変申し訳ございませんでした。 Nak isi ulang ke? Isi ulang sikit lah. Takut ada orang tak faham. Mana satu dogeza yang terlompat itu ke? Tak. Dogeza.
Okey, nampak tak Dogeza yang mana? Nampak tak Dogeza yang mana? Dogeza yang last kali yang dia buat tu. Last kali sebab dia tengah bermain masa kerja. Dia tengah main masa kerja. Kali bos datang, alamak kantor tengah main curi tulang. Dia terus sujud. Oh betul, sujud. Dogeza ni sujud tu tuan perempuan. Saya pernah pergi makan masa kerja dulu kan. Biasa lepas kita habis kerja, biasanya senior-senior sensei akan ajak sensei untuk pergi makan malam sama-sama lah. Biasanya kita pergi makan sama-sama. And biasanya tempat yang pergi makan tu, biasa kalau kat Jepun ni kita susah nak cari tempat yang tidak ada minuman keras kan. So memang semua tempat diorang akan, biasanya orang-orang Jepun ni sebab diorang bukan orang Islam. Jadi diorang sama-sama tu sesi dakwah juga diorang lah. Alhamdulillah lah kan. Sikit-sikit sebab sisi awal tak buat, tapi bila sahabat sisi kata kenalah share sikit kan. Kalau tak nanti Allah tanya macam mana, sisi share pada dia orang jugalah pasal Islam, pasal iman ni semua kan. Put that aside, saya nak cerita satu kisah. Masa sisi duduk makan, ada satu kisah ni sebab sisi memang almost every day, almost every single day sisi akan keluar makan dengan sini-sini sisi dan juga kawan-kawan yang sebaya. Sebab sisi masa tu first year kan, first year kerja kan. So bila duduk kat satu kedai ni, biasanya yang memang akan diorder, mereka semua akan biasanya order minuman-minuman yang keras. Sisi akan minum sama ada air coke ataupun air teh. Dan teh biasanya lepas balik kerja, Sisi tak minum ocha yang warna hijau tu. Kita tak minum yang warna hijau. Green tea, kita tak minum green tea. Kita minum kocha. Kocha ni ataupun biasa orang panggil oolong cha. Oolong cha ni yang warna dia macam teh kita, warna hitam ke perang-perangan tu macam teh kita kan, tapi dia tidak ada gula, tak ada apa, memang dia pahit lah, dia pahit. Tapi saya suka, sampai sekarang saya suka minum teh kosong sebab minum uranca kat sana kan. Kocha. Okey, bila biasanya memang kita orang akan pergi makan kedai dan memang senior sesi akan tolong orderkan lah, dia dah biasa dah. Yang tu uranca. Biasa kalau ada kawan-kawan perempuan, sebab sesi biasanya akan duduk dekat dengan perempuan. Sebab belah sana belah lelaki, geng-geng yang akan minum minuman yang tu kan. Tapi yang geng-geng ni sebab perempuan, kebanyakan yang masuk kerja dekat Jepun adalah mereka yang umurnya bawah 20 tahun, 18 tahun dah start kerja. So klik sesi masa tu yang perempuan 18 tahun, 19 tahun, diorang ni kat Jepun 20 tahun baru dibenarkan untuk minum minuman keras lah. So sesi akan duduk dekat dengan perempuan sebab bila nak top up, sesi boleh top up sekali terus. Dia orang memang Aris akan duduk sebelah, kita panggil jus taci. Geng-geng jus lah. Geng-geng jus. Tapi saya jarang lah minum jus sebab budak perempuan minum jus. Takkan saya nak minum jus kan. Tak macam langsung kan. Minum teh, at least minum teh ataupun air coke kan. Air coke. Okay. Satu hari tu, bila dah di order macam biasa, biasanya air ni akan ada air teh ni, air minuman keras biasanya tidak akan ada straw lah. Jus akan ada straw. Tapi air teh biasanya akan ada straw juga. Tapi satu hari tu, kita dah biasa makan, tapi kita try kedai lain. Kedai tu tidak bagi sesi ada straw, tak ada straw. Sesi dah macam muskil lah, hidu-hidu sikit. Macam lain je kan, tapi sama. Sebab rupa-rupanya air teh ni dia ada dua jenis. Satu yang keras, satu yang tak keras. Soft drink. So hari tu mereka ingat sesi ni, sebab saya tak pernah pergi kedai tu, baru first time pergi dengan sesi sahabat-sahabat sesi ni. Dia ingat orang lelaki mestilah minum benda tu, walaupun senior sesi order yang bukan minuman keras, tapi dia ingat yang keras punya. Sebab teh ni ada dua jenis rupanya. Urong ni ada dua jenis. Urong high dengan urong biasa. Urong cha. So dia bawa urong yang keras tu. Masih minum. Tak minum. Nasib baik tak minum. Masih hidup. Pelik lah dah tak ada straw. Saya cakap kat saya punya senior. Senior saya ambil. Boleh minum dulu kata. Saya tanya lah, kau dah minum belum kau punya air? Tak minum lagi. So mulut bersih lagi, boleh minum lah. Saya kata. Dia minum. Dia kata, urang hai lah. Dia kata, ini urang hai. Ini bukan minuman Haris lah, dia kata kan. Dia panggil, mana manager turun? Mana manager? Panggil, ini boleh menyebabkan, sini pula lebih-lebih jugalah. Dia siap kata, ini boleh menyebabkan hubungan antara dua negara retak, hubungan antara agama dan agama rosak. Dia kata, relax lah, tak minum pun lagi kan. Dia kata tak boleh. Dia suruh panggil manager tu datang, Dogeza dekat kaki sesi. Dogeza tau. Dogeza ingat tadi, Dogeza sujud. Yang paling tak best masa tu, kita masa tu sesi bujang kan kat Jepun. Stokin memang tak basuh sangat lah, seminggu tak basuh kan.
Dia sujud kat stokin dia tak masuk seminggu. Oh, kita punya segan macam tu. Tapi punya dah minta maaf kat Sisi. Minta maaf kan. Sisi macam, tak minum lagi. Pergi ambil yang baru, no problem. Kita tak ada isu pun kan. So, sejak pada hari tu, Sisi jadi sangat baik dengan orang kedai tu. Sebab Sisi pun rasa bersalah. Rasa bersalah sangat. Sebab sini lebih-lebih. Sisi kan. Tapi sini tu kelakar-kelakar orangnya sebenarnya. So, sejak hari tu kita selalu makan kat sana, support kedai tu kan. Sebab dia very good sebenarnya. Sampai hari tu dia sangat macam-macam lah. Dia bagi kita minum air free, makan free kadang-kadang kat kedai tu. Sangat best lah. Okay. Apa mesti nak cerita tadi? Dogeza. Alright, Dogeza. Sampai tahap tu lah cerita Dogeza. Alright. Okay. Now, kita nak pergi ke seterusnya. Anda pernah tak tengok orang Jepun bila angkat telefon pun dia ada juga tuduk. Ini yang sisi rasa pelik lah kan. Okay, kita tengok sisi tunjuk slide senang. Kalau bercakap saja nanti anda boring kan. Tunjuk slide. Alright, dah nampak slide? When you're on the phone. Hai, moshi. Hai. Pernah tengok tak? Yang inilah pelik tapi benar. Business ethic, dia tak adalah business ethic sangat, tapi pelik tapi benar. Orang Jepun ni memang setiap kali dia orang bercakap telefon, dia jangan cakap orang Jepun lah. Orang yang pernah duduk Jepun ataupun bergaul dengan orang Jepun, kita sendiri akan jadi macam tu. Sensei sendiri jadi macam tu. Sahabat-sahabat Sensei pun ramai orang-orang Malaysia kan, orang-orang Melayu yang pergi hidup dengan Sensei dulu. Sama, bila kita telefon, wakarimashita. Hai. 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 Tapi dia jadi macam tu. I don't know why, tapi dia jadi macam tu. Maybe sebab kita rasa culture itu, bahasa dan culture adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Ini yang saya faham sejak saya duduk sana lah. Bahasa dan culture adalah satu perkara yang tidak boleh dipisahkan. That's why bila kita berbahasa, kita live with that language. Kita bukan belajar language tu tau. Kita hidup dengan language tu. Bila anda hidup dengan language tu sebenarnya, anda tengah hidup dengan culture dia. Macam orang Malaysia, bila anda bercakap bahasa Melayu, kita akan hidup sebagai orang Melayu. Betul. Tapi saya tengok level bahasa Melayu you macam mana. Kalau anda punya level bahasa Melayu rojak, acah-acah KL punya style, kan dia akan rojak betul-betul kan. Dia akan kejap bahasa Inggeris, kejap bahasa Melayu. Combine lah semua. Kan. Kalau anda adalah orang Kelantan, anda akan hidup culture orang Kelantan. Bila kecek Kelantan, dia bunyi Kelantan. Kan. Hidup pun macam orang Kelantan. Ataupun kalau anda cakap bahasa Melayu tinggi macam sama Said, anda akan hidup macam seorang Melayuan, bukan Melayuan, orang Malaysia yang benar-benar penuh ciri kemelayuan. Kan contoh bercakap pun macam akar nibung meresap-resap, akar mati dalam perahu, terbakar kampung nampak berasap, terbakar hati siapa yang tahu. Macam tu. Siapa boleh tangkap pantun saya tadi? Lain macam ni, saya tak pernah berpantun tentang live macam ni. Dalam komen kat bawah, you guys okay setakat ni? Okay guys setakat ni dengan apa yang saya share? Sorry lah, saya tambah-tambah sikit cerita supaya semua orang tak boring dengan business ethic kan. Alright. Okay. Sekarang ni dah lama, dah ramai join kita. Alhamdulillah. Thank you so much semua orang. Jangan lupa bagi love banyak, bagi like banyak kan, komen, share banyak video ni supaya ramai orang dapat manfaat. And tolong sangat-sangat, saya minta tolong sangat, kalau ada kawan-kawan yang bekerja dengan orang Jepun ataupun apa-apa saja related dengan business ethic Jepun yang mereka perlu tahu, tolonglah tag mereka, invite mereka untuk join live ni. Okay. Thank you so much. I love you guys. Follow CJ ni memang sporting. Tak pernah tak sporting ya. Super sporting. Lava. Macam tu punya tahap. Okay. Now, kita nak pergi satu lagi business ethic. Saya share hari ni banyak lebih kepada apa yang Sisi pernah experience diri dan Sisi pernah belajar secara berdepan dengan dia punya pakar. Alright, masih dekat Jepun juga, tuan-tuan dan puan-puan. Thank you so much untuk semua orang yang hadir hari ini. Ambil nafas dulu. Kita dah habis ya, kita tunduk-tunduk ni. Kita bertenang sebentar. Alright. Masa saya kerja kat Jepun dulu, saya pernah dihantar ke training dengan JAL, Japan
JAL, Japan Airlines, JAL, bukan ANA, JAL. So masa dengan JAL, sesi dilatih oleh pramugari. Pramugari masa tu cuba teka seorang yang nak jadi engineer. Masa orientasi dah lah kami kena masuk hutan. Lepas tu kami dihantar training dengan stewardess, dengan pramugari. Cuba teka agak-agak sesi training apa dekat sana. Pelik tapi benar, babe. Pelik tapi benar. Serius. Cuba teka, saya pergi training apa? Cuba teka dulu, nak tengok tepat ke tak tepat. Satu business ethic yang kami dilatih, kami kena pergi ke tempat pramugari ni, stewardess ni di bawah JAL untuk training this particular ethic saja. Manner ni je kami kena belajar kat sana. Cuba teka. Kita orang belajar apa? Tengok sikit. Alright. Masa kita mencemburui ni, sesi kena cepat ni. Are you guys okay? Are you guys okay setakat ni? Are you guys okay? Alright. Beres? Daijoubu desu ka? Siapa okay? Komen yosh sikit. Yosh kat bawah. Komen YOSH. Yosh. Orang sesi dia suka. Yosh. Orang sesi. Kan? Yosh. Semangat. Sesi pun ada cerita Yosh juga nanti. Nantilah cerita kita cerita business ethics sekarang. Sekurang okey ke dengan perkongsian macam ni kan? Malam-malam, Isnin malam nak kena dengar benda-benda macam ni. Are you guys okay with that? Are you guys okay? Anda semua okay dengan perkara-perkara ni? Konna mono wa daijoubu desu ka ne? Semaranai desu ka? Bosan ke? Okay. Komen kat bawah. Are you guys ready untuk next? Apa yang sensei pergi sampai berjumpa dengan JAL punya pramugari untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ini company sensei yang hantar sensei. The whole team, bukan geng engineer je. Geng-geng batch kami yang masuk. Tahun tu seramai 33 orang employee baru, staff baru yang masuk ke company sensei tu. Kami semua dihantar ke JAL, Japan Airlines untuk kami training this particular manner. Okay, jom kita tengok. Apa particular manner tu? Dah ramai orang try share kat bawah kan? Cuba teka kan? Kita tengok betul ke tak betul. Apa yang kami belajar adalah tukar business card. Tukar business card. Masya Allah. Guys, tahu tak tukar business card susah dekat Jepun. Doge tadi yang masa saya kere, Eshaku semua tu pun kami praktis dengan sangat banyak. Every day, contoh, Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, shitsurei shimasu, sumimasen. Semua level tu, level lain. Tahu, kami kena praktis supaya level tu tepat. Kaki kami rapat betul, tangan kami betul-betul kat sisi. Our degree betul-betul tepat. Kalau tak dia suruh ulang. You just imagine, benda tu simple, nampak simple tapi kami kena buat banyak kali sebab Jepun beritahu. Sama juga sebenarnya, banyak cikgu-cikgu self-development dekat luar share perkara ni. How you do something is how you do everything. Boleh tak tolong tulis kat bawah? How you do something is how you do everything. Maksudnya, maksud apa? Aku translate je. Lebih kurang adalah macam mana anda lakukan sesuatu, macam itulah anda buat semua benda. Japan dia memang nak suruh anda buat sekecil-kecil benda itu dah perfect, supaya benda-benda yang susah nak diperfectkan itu boleh diperfectkan. Kalau benda-benda simple tak boleh nak buat perfect, jangan cerita benda yang besar boleh diperfectkan. Sebab tu kereta, kalau orang tahu kereta Recon kan, kereta Recon Jepun, orang lagi suka kereta yang dipasang di Jepun. Sebab kita tahu the quality, the detail lagi best, lagi sharp. Kalau tak tahu, tak tahulah. Tapi siapa tahu, memang orang macam tu. Sebab tu orang suka barang-barang pre-love daripada Jepun. Sebab dia tahu level of quality berbeza. Contoh, raket Yonex. Raket yang sama jenis, sama, everything sama. Tapi kalau bawah tulis made in Japan, harga dia mahal berbanding made in tempat lain. Walaupun raket sama tau. Jam pun sama, jam G-Shock. Kalau made in Japan, the price will be slightly different berbanding made in tempat lain. Sebab Japan memang jaga the quality of pemasangan. Sebab mereka jaga benda-benda simple ni. So you guys pun sama. Anda jaga tak benda kecil-kecil sekeliling anda, kat rumah anda? Katil anda, kemas tak? Bantal lepas habis tidur, kemas balik tak? Benda nampak simple, tapi kalau itu tak buat, how you do something is how you do everything. Guys, come on. Kita kena buat
cantik, every single things. Okay, supaya benda-benda kecil kalau kita boleh siapkan. Sebab tu ada satu video yang tular di media sosial kan, yang dia kata if you want to change the world, ni Navy bagi tahu, if you want to change the world, dia kata start by making your bed. Macam kalau nak ubah dunia, start dengan kemas katil, kemas tilam anda. Make sense juga. Sebab how you do something is how you do everything. Macam mana nak tukar dunia kalau katil sendiri pun tak kemas? Macam mana nak kemas dunia kalau katil sendiri tak kemas? Macam mana nak urus hidup ramai orang, nak jadi leader yang bagus kalau hidup sendiri pun tak ada nak urus? Sedap. Okay. Business card ni. Okay, business card. Sorry sisi banyak ni sikit, tapi kita nak pergi business card. Alright. Business card. Jom kita tengok. Ada beberapa perkara yang anda perlu tahu tentang business card. Contohnya Meshi dan Meshi Irek. Apa tu Meshi? Apa tu Meshi Irek? Jom kita belajar. Kita belajar bahasa Jepun sikit. Sorry. これは名詞と言います。名詞 means business card in Japanese. Business card. It's not just a piece of paper with contact information, but something you need to treat carefully to show your respect for someone you get a card from. これは名刺入れと言います。名刺入れ means business card holder. This is a wallet for business cards. Japanese business workers have it. Okay. So, do you guys faham dengan Meshi Irek ataupun Meshi? Meshi adalah name card. Meshi name card. Semua orang kan ada name card. Ni, simpan dalam ni name card. Ush, ada name card. Ada name card. Tapi name card kat Malaysia dia sangat, ni siapa punya name card ni? Main ambil je. But business card dekat Malaysia dia sangat fancy, warna-warni. Kat Jepun tak, biasanya dia warna putih je kan. Paling-paling pun logo company je warna-warni. Tak ada dah, Malaysia lain. Tak ada. Ada lagi. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sekejap ya. Ada lagi satu. Sesi sebenarnya banyak jumpa orang. So business card orang sangat banyak dengan sesi. Dan memang sesi simpan. Sesi dah jadi macam orang Jepun sikit lah bab benda ni. Sebab kita sangat hargai name card. Dulu-dulu ada setengah orang dapat name card, dia macam tak berguna je name card tu, dia buang kan. Tapi sesi simpan lah. Biasanya sesi simpan dalam buku name card sesi yang ada kat office. Kalau kat office ni, kalau yang relate dengan cakap Jepun, biasanya sesi akan simpan. Sampai office sesi bagi kat tim yang akan tolong simpan kan. Sebab kadang-kadang sesi lupa. admin kita bagus, admin kat Jepun. Bukan admin lah, sesi panggil ini semua adalah frontliner CJ yang panggil kan? CJ fighter. Dengan CJ ni power lah. Saya nak ucap thank you so much lah pada tim CJ yang banyak membantu live malam ni pun kan. Daripada dulu lagi banyak yang membantu kita. Kak Su, Wani, Faris, Fadila Sensei, Anwar Sensei, Hanani Sensei yang betul-betul datang office every single day untuk bantu kan. Dulu kita ada Kamal, kita ada Zara. Thank you so much semua orang. Tanpa anda tidak ada CJ di sini. Kalau diorang ni tak ada, kita tak belajar live malam ni. Susah nak arrange time, arrange masa kan, dan arrange everything set up malam ni. Alright. Okay. Now, business card, Meshi ni perlu disimpan dengan baik. Bila meeting orang Jepun, Meshi ini perlu ambil. Biasanya kita ada Meshi Ire. Meshi Ire ni tempat letak Meshi. Meshi Ire ambil, keluar kan, tukar name card dengan orang Jepun, ambil. Nak ambil tangan mana? Tangan kiri ke tangan kanan? Tangan kiri ke tangan kanan ambil. Nanti kita belajar, okay? Ambil. Dan bila ambil, jangan simpan. Haram. Hukumnya haram. Simpan name card, haram. Ambil, letak atas. Biasanya kami diajar dekat tempat tu adalah letak dekat atas meja masa kita meeting. Kalau ada 10 kad, susun betul-betul. Kasih nampak semua nama jawatan orang tu. Susun, letak. Betul, tak percaya. Alright, jom kita tengok video seterusnya tentang Meshi. Macam mana sebenarnya? Apa yang anda kena buat dengan Meshi itu, dan bila anda kena tukar, nak tukar kad. Tukar kad ni antara benda yang sangat penting lah bagi orang Jepun. Contohnya, bila anda nak tukar kad, anda wajib pegang dengan dua tangan. Kad anda pegang dengan dua tangan. Dia jangan pegang satu, kecuali anda masa betul-betul nak tukar. Kalau masa nak pegang, contoh masa tu dia tengah cari kad dia, anda pegang dua tangan. Respect your card first before you respect others card kan. Respect pegang. Dan pastikan nama anda pegang kad anda ni, bila anda tunjuk pada orang kat depan, dia terus boleh baca. Contohnya anda tak boleh baca kan. Inilah contoh
Bila sensei pegang kad, sensei tunjuk pada anda terus boleh baca siapa nama maklumat orang tu semua. Nampak tak? Contoh, ni siapa punya tak tahu ni? Automobil. Ni sahabat sensei ni. Faizal. Okey, bagi orang boleh baca. Facing the recipient. Maksudnya orang boleh baca terus kad tu masa anda serah. Dan masa anda serah tu introduce nama anda ni daripada company mana dan pastikan anda tunduk sambil-sambil tukar. Dan tukar wajib pegang pakai right hand. Right hand bagi. Dia bagi pakai right hand, anda bagi pakai right hand, anda ambil dengan tangan kiri. Alright, ambil tangan kiri, pegang dua terus. Pegang dua, lepas tu place on top of your table. Ataupun kalau anda ada wallet, letak atas wallet. Ataupun kalau ada mesin irai tadi, letak atas mesin irai. Letak atas meja. Okay? Are you guys okay so far? Can we go for that? Jom kita tengok video macam mana. Jadi terang tu kalau anda tak faham kan, jom kita tengok video. Sebab ini business ethic. Biasanya kita kena tengok video banyak lah supaya faham. Okay? Jom kita tengok sama-sama. 1, 2, 3, go. Make sure to be prepared. How to exchange cards. 1. Macam mana tukar? Hold your card with both hands, making sure to have the card faced toward the person you are going to greet. 2. Give yourself introduction briefly. Your company name and your name. 3. Slightly bow and exchange cards. 4. Use 2 hands when accepting a business card. 5. After sitting at the table, put the card on your card wallet. Don't put the card into the wallet or pocket right away. Okay, jangan letak dalam poket, jangan letak kat mana-mana tempat lain, letak atas wallet anda ataupun atas mesin rack. Okay, ataupun kalau tak ada wallet, tak ada mesin rack yang cantik untuk letak atas meja, you letak je name kat atas meja. Okay, alright, now kita nak pergi laju sikit. Ada perkara yang boleh buat, ada perkara yang tak boleh buat. Sebab biasanya orang akan terlepas pandang perkara-perkara macam ni lah. Ingat masa sensei buat training dengan JAL ni kan, the best part adalah masa kami tengah buat aktiviti tukar-tukar kad ni, rupanya dia orang tengah rakam kami secara sembunyi. Dan lepas habis session tu, dia tunjuk kat kami apa kesalahan yang kami buat. Nampak kekok tak masa tukar? Macam tukar tu macam sesi macam tu awal sebab kita tak biasa. Tapi banyak orang Jepun ni dah biasa. Kita macam alamak, macam nak bagi kan. Dan masa tu sesi buat tu memang sesi pakai suit ni lah. Inilah suit yang sesi pakai masa tu. Sesi ingat lagi. Okay, jom kita tengok apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Alright, let's go guys. 1, 2, 3, go. 失礼します。こんにちは。すいません。ありがとうございます。 Orang dah mundur baru kelapa. If you're visiting the company, you should give your business card first. こんにちは。イノベーティブランゲージのリサと申します。よろしくお願いします。When you do simultaneous exchange, it is a little different. Simultaneous exchange is called 同時交換. When exchanging cards at the same time, use your right hand to give your card and receive card on your left hand. Now, let's look at the situation of us exchanging cards. では、よろしくお願いします。同時交換の時は両手で相手に名刺を渡すのではなくて右手で渡しましょう。ラララカンパニーのリサと申します。はははコーポレーションのゆうきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Bagi sama-sama. ははコーポレーションのゆうきさんですね。ラララカンパニーのリサさん。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Tengok, lepas anda dah bagi kad, dah terima kad, anda pastikan anda baca kad tu. Oh, contoh Muhammad Nur bin Muhammad Saleh, Human Resource Director. Desne? Dia pun Desne, betul kan? Dia kata, betul-betul. Yoroshiku onegaishimasu, yoroshiku onegaishimasu. Dan baru kita boleh duduk. Biasanya duduk pun, tunggu orang persilakan dulu lah kalau kita tetamu. Dan kalau kita adalah penerima orang, janganlah lama sangat nak bagi duduk. Dozo terus, dozo. Nanti ada satu trick best lah nanti saya nak share pada anda semua. Nanti tengok, kalau cukup masa, nanti saya share. Alright? Kalau tak cukup masa, saya tak sempat nak share lah. Sebab kalau anda banyak nak belajar pasal business ethic, anda kena ingat satu perkara. Sensei pernah share pada anda tadi dah. Sebenarnya bila kita live in the language, kita belajar language, kita hidup dengan language tu, sebenarnya kita automatic hidup dengan culture dia. Kalau anda betul-betul nak faham culture Jepun, you need to learn Japanese language lah. Anda kena belajar bahasa Jepun dan anda duduk dalam culture tu. Bukan duduk, bila anda belajar bahasa Jepun sebenarnya anda dah faham. Oh, macam gini rupanya
Jepun punya cara fikir, macam ni rupanya mindset orang Jepun, macam ni culture dia bawa rupanya. Sebab dalam bahasa adalah budaya, dia tak boleh nak lari kan. Bahasa jiwa bangsa kalau orang Malaysia cakap kan. Contoh Sisi bagi contoh yang anda senang faham. Anda tahu tak, the only negara dalam dunia ni yang sebut motherland ni, tempat yang dia lahir adalah tanah airku. Malaysia kan ni Ogos kan, dalam Ogos ni kita share sikit lah. Kan Ogos hari Malaysia, hari Merdeka. Kita panggil Malaysia sebagai tanah airku, perasan tak? Malaysia, oh tanah airku. Tempat tumpah darahku. Ya kan macam tu? Negeri elok amat ku cinta. Macam tu kan? Kenapa Malaysia panggil tanah air? There's no other country dalam dunia ni kecuali rumpun Melayu punya tempat yang memanggil tempat kita, tanah asal kita sebagai tanah air. Kenapa ada gabungan tanah dan air? Macam kuasa Boboiboy pula. Boboiboy kuasa tanah, Boboiboy kuasa air, Boboiboy kuasa api. Sisi banyak tengok Boboiboy sekarang. Anak Sisi baru besar sikit, so kita banyak Boboiboy lah. Okay. So sebab Malaysia, tanah dan air tidak boleh dipisahkan. Kita dulu hidup di atas air. That's why kita jadi, words kita banyak tanah air. Sebab kita hidup di atas laut, darat dan air. Orang Melayu dulu memang sangat pelayan yang sangat bagus. That's why air tu macam rumah kita. Air dan tanah adalah rumah kita. Kita je jangan pergi laut sekarang kan. Kalau orang dulu, air ni memang tempat kita. Orang Melaka, sebab tu dulu kita terkenal dengan Melaka kan. Kita kenal Kedah Johor tua. Kedah tua. Ni adalah geng-geng yang memang kekuatan kita dekat air. That's why kita tanah air. Alright, itulah beza dia. Itulah dia. Bahasa dan culture tidak boleh dipisahkan. So kalau nak belajar culture bahasa Jepun, culture Jepun, you need to learn Japanese language lah. Kalau siapa berminat untuk belajar Japanese CJOA, kita bagi Japanese Language Online Academy, you guys boleh klik link kat bawah. Ada link kat bawah. Kami akan bagi link untuk anda register Cakap Jepun Online Academy. Kami nak bagi free preview kepada anda. Cepat bertindak untuk dapat free preview CJOA, Cakap Jepun Online Academy, for free. Tengok dulu 3 video for free. Kalau you rasa you nak enroll that program, kita ada program selama 20 session untuk belajar bahasa Jepun. Dan kita akan ada cikgu, kita akan bagi video, kita akan ada group Telegram, kita akan support each other untuk belajar sama-sama, kita akan create community, akan sama-sama belajar dan improve diri sendiri. Alright, mission kita nak belajar culture Jepun, kita nak belajar bahasa Jepun sebab apa? Kita nak belajar culture dia yang baik-baik dan kita nak improve diri kita sendiri. Kita belajar bukan untuk apa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak pastikan diri kita improve. Alright, okay, now Sisi nak share tentang business attire. Tapi business attire ni semua orang dah tahu kot. Orang Jepun memang akan pakai suit hitam, ataupun kalau suit kelabu ni hanya certain bulan saja dibenarkan untuk pakai. Sisi pernah buat kesilapan pakai suit kelabu ketika tak boleh pakai suit kelabu. Dia pelik, semua orang pandang Sisi semacam apa hal ni, rupanya tak boleh. Mana Sisi tahu masa tu kan. Dan orang Jepun memang baju dalam dia memang pakai baju warna putih. Tu standard salaryman, sararimang dia panggil. Dia panggil orang bekerja lah, salaryman, sararimang. Itu standard. Itu standard dekat Jepun. Memang kena pakai macam tu. Jumpa siapa-siapa pakai macam tu. Orang lelaki tidak boleh ada janggut. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Ni tak boleh, semua tak boleh. Sisi dulu licin. Tapi rambut panjang tak apa. Perempuan pun sama. Perempuan tidak boleh pakai makeup tebal-tebal. That's why orang Jepun lebih suka kepada produk untuk kulit berbanding makeup. Sebab dia orang tak boleh pakai makeup tebal-tebal pergi kerja. Tak boleh tebal. Dia memang ada syarat ni. Tak boleh tebal. Dan kalau perempuan itu rambut dia kena rambut pendek. Kalau rambut panjang dia mestilah diikat. Dia mesti diikat. Okey, ni contoh lah. Ni gambar je lah. Okey, tengok. Dia mesti diikat. Nampak? Business attire Japan. Okey. Kita dah sejam lah. Masya Allah. Okey, punctuality. Ni saya nak enforce nak malam ni. You guys tolong, kalau anda tak dapat apa-apa malam ni, yang ni dapat cukup lah. Alright. Orang Jepun sangat menjaga masa. Semua orang tahu kan, masa sangat penting untuk orang Jepun. Time. So, apa yang penting masa dengan orang Jepun ni? Orang Jepun senang je. Kalau anda datang, kalau nak meeting, katalah meeting kita pukul 9 malam. 9 malam. Anda kena hadir meeting tu 10 ke 20 minit awal. Wajib dah sampai. Ataupun office hour start pukul 8 pagi contoh. 7.50 busuk atau tu lambat atau 7.50 sampai.
7.40 dah kena ada office dah kena set up everything. Pukul 8 betul-betul dah start kerja. Sesi pernah lah buat kesilapan tu kan dulu, makan waktu kerja. Kira pukul 8 start kerja, sesi baru buka onigiri. Tahu onigiri yang 3 segi kan? Sesi buka onigiri pukul 8 5 minit macam tu. Lepas saya habis morning meeting sikit, sesi makan kena marah. Keturis, sekarang ni waktu kerja, kenapa makan? Kau dah curi waktu syarikat. Nah, sejak daripada tu sesi memang, kalau sesi tak ada kerja awal, maksudnya kita start pukul 8 pagi tu, sesi akan makan sebelum start waktu kerja lah, sampai hari ni lah. Kecuali kalau sesi macam waktu kerja start pukul 8.30 contoh sekarang, tapi event kita mula hari tu hari special day, ada event, kita kena datang pukul 7.30. Dan biasa sesi akan makan pukul 9. Time kerja tu sesi makan sebab cover balik. Sebab special day kan, special dia ada kelonggaran sikit lah. Tapi kalau hari bekerja biasa, if start kerja 8.30, you kena pancul 8.30 tu dah memang prepare to work, bukan prepare to eat. Benda-benda tu perlu dibuat sebelum start kerja lah. Ini saya rasa culture yang Malaysia tak ada sangat. Malaysia tak ada sangat. Malaysia sangat light tentang benda ni, kecuali anda kerja di company-company Jepun yang betul-betul enforce this law lah. Kan, pukul 8 tu dah bunyi radio Taiso, teng, senaman radio Taiso kan. So untuk Jepun senang je. Kalau start pukul 8, you sampai pukul 8, you are late already. Being on time is late. Being on time is late. Kalau anda datang tepat waktunya, itu lambat. Boleh 10 to 20 minutes, itu paling bagus. Kalau mentor sensei, kalau siapa kenal ni, Datuk Zulkifli Malik. Dia adalah penerima darjah Order of the Rising Sun Maharaja Jepun, di first batch yang pergi Jepun daripada Malaysia bawah dasar Pandang ke Timur Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau sendiri kalau ada meeting, saya perhatikan daripada dulu saya kenal dia start 2013. Saya perhatikan mentor saya ni setiap kali meeting dia mesti awal 30 minit. Berbanding waktu meeting. Ini orang-orang yang berjaya pancul. Datuk Zulkifli Malik. Alright. So punctuality. Alright. So sekarang ni kita dah lebih sejam. Masya Allah, kita dah lebih sejam. Tapi tak apa, saya just nak cerita sikit-sikit tentang beberapa perkara je lagi untuk kita sama-sama belajar. Contoh kalau orang Jepun datang nilas untuk bisnes hati malam ni sebab kita dah lambat. Ada banyak lagi sebenarnya bisnes boleh share tapi tak sempat. Tak maaf siapa yang rasa suka lagi kalau saya share benda-benda macam ni? Boleh tak komen bawah suka. Bagi semangat sikit kan. Kalau best, kalau suka, nanti saya akan buat lagi perkongsian macam ni. Kalau tak suka, nanti saya bagi orang lain lah. Saya mengajuk lah. Tak nak ngajar lah. Saya bukan nak ngajar sangat malam ni. Pasal tak saya share pengalaman. Saya share je apa yang kita tahu kan. Maybe anda kat luar sana lagi pakar tentang business ethic, lagi pakar tentang pembangunan manner kan. Tapi bukan pembangunan, manner bekerja dan sebagainya kan. Saya tak nafikan perkara itu, tapi ini based on pengalaman dan based on pembacaan kami. Okay. Alright. So Cakap Jepun juga baru-baru ni sebenarnya kami ada lancarkan buku Hirakata, buku untuk anda belajar hiragana, katakana, tulisan Jepun, super limited edition, tapi dia sangat cantik, sangat designer kami dah buat sangat hebat. Abang Faris kan, Faris dah buat sangat cantik, sangat mudah dibaca, sangat mudah untuk dihafal hiragana, katakana. Siapa ada problem untuk hafal hiragana, katakana, please get your copy. Face mask kami saya rasa ada lagi 2-3 helai je, dah habis sold out. Itu pun kita buat memang bukan untuk jual sangat, kita sebenarnya nak buat untuk team, tapi alang-alang tu kita buka pada orang luar beli, dah dekat 200 lebih terjual. Memang power lah. Tu pun nak beli Dan untuk yang siapa nak belajar banyak lagi tentang bahasa Jepun, manner Jepun ni, ada satu buku nama dia 27 tertib mazhab bisnes Jepun. Ini mentor saya, Datuk Zulkifli Malik yang saya beritahu tadi. Buku ni siapa nak beli boleh PM Cakap Jepun. Kita akan bantu anda untuk dapatkan buku ni. Sebab buku ni pun Cakap Jepun hanya, kita bukan terlibat secara direct, tapi ada sikit-sikit lah kita bantu untuk bagi selai punya. Dalam ni ada selai yang Cakap Jepun tulis, tim Cakap Jepun tulis. Tapi the whole thing Datuk Zulkifli Malik lah. Dalam ni ada banyak mazhab bisnes Jepun, macam mana bisnes etik Jepun, macam mana you nak improve life you ataupun company you. Ni very good. Okay, alright. So itu saja kot perkongsian malam ni. Last perkongsian malam ni last adalah perasan tak siapa pergi meeting orang Jepun, dia akan bagi air green tea yang bapak panas. Super panas gila. Dia akan bagi air yang sangat panas. Alright. Kenapa dia bagi air sangat panas?
Rules dia, rules kalau anda nak pergi meeting orang Jepun ataupun anda jumpa orang Jepun first time, pergi rumah orang Jepun dan sebagainya, pergi rumah tak sangat lah, tapi kalau business meeting tolong jangan minum air itu sebelum meeting habis. Ada sebab kenapa mereka buat air itu sangat panas, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab air itu, culture Jepun memang akan buat air teh sangat panas sebab anda memang takkan minum air itu sampai business meeting habis. Kalau anda minum air itu sebelum business meeting habis, seolah-olah dia menunjukkan you are more interested with that air berbanding tentang discussion kita. Dia bukan sambil-sambil minum, tak. Alright, sebab tu dia buat air panas sebab dia tahu at the end of the meeting air tu akan jadi sejuk dan habis je meeting kita boleh minum sama-sama. Yeah, settle. Tutup buku, business meeting settle. Tapi kalau anda minum ketika meeting sedang berlangsung atau dalam keadaan belum lagi ada apa-apa keputusan yang dicapai ataupun sebelum mereka kata dozo macam tu kan, anda indirectly anda sampaikan yang aku lagi interested dengan teh tu berbanding discussion kita, berbanding kau. Boleh. So benda tu please take note, please jaga sebab perkara-perkara kecil-kecil macam ni akan jadikan deal anda dengan Jepun akan dapat ataupun tidak. Okay, semoga anda belajar sesuatu pada malam ini. InsyaAllah. Ingat guys, punctuality penting. Minggu depan kita ada live Isnin malam, punctual penting. And ingat, how you do something is how you do everything. Make sure kita jadi orang yang sangat bagus, kita develop diri kita enhance skill pada diri kita. Jangan salahkan sesiapa, jangan salahkan apa-apa saja orang kat luar, jangan salahkan keadaan, jangan salahkan COVID-19. Kita yang perlu upgrade diri kita yang sentiasa kena belajar. Ingat, the only cara untuk anda keluar daripada masalah kehidupan, bukan the only lah, antara cara terbaik untuk anda keluar daripada masalah kehidupan adalah dengan menambah ilmu. You need to keep on learning. Alright? Kalau anda dah lama tak belajar, please start to learn something. Tak belajar bahasa Jepun, no problem. Belajar apa-apa yang boleh enhance you punya skill, yang boleh enhance anda punya otak supaya kita sentiasa belajar benda baru. Saya pun almost every single day, insyaAllah, Allah izin jadi, Allah tak izin tak jadi, saya akan cuba untuk belajar benda-benda baru. Okay? Thank you so much pada semua yang bertahan lebih sejam malam ni. Super. Thank you so much. I love you guys. Kita jumpa lagi next session. Kalau anda nak lagi session-session macam ni bersama dengan Hari Sensei, komen nak lagi. Alright, kita jumpa lagi. Thank you so much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye-bye. Do do do.